Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya rasa tindakan Akmal Saleh kali ini memang melampau. Dan tindakan Akmal Saleh kali ini mungkin akan menimbulkan huru-hara. Siapa yang tahu kan? Tindakan yang dianggap hanya untuk mengajar dan hanya untuk coba mendapatkan perhatian atau untuk mahu mendidik cara guna bendera mungkin akan menjadi lebih besar. Akmal Saleh kadang-kadang bertindak ekstrim. Dia suka untuk mendapatkan perhatian. Ramai netizen, ramai daripada kalangan pemerhati politik juga menganggap Akmal Saleh kadang-kadang terlebih-lebih. Terlebih-lebihnya itu mendapatkan perhatian. Terlebih-lebihnya itu untuk mendapatkan menjadi terpalinglah. Macam itulah kata netizen, terpalinglah. Mahu menunjukkan bahwa dialah yang terpaling. Tindakan Akmal Saleh menyatakan bahwa jika 2 hari masih tak dakwa, saya akan ajar APEC pasang bendera. Kita nak tahu Akmal Saleh ini benar-benar telus, benar-benar memperjuangkan tanpa melihat apa-apa sentimen lain atau tidak. Akmal Saleh perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang amat ekstrim dan boleh memecah belahkan rakyat. Tindakan ini mungkin sebilangan orang suka, tapi sebilangan lagi langsung tak suka. Karena cukuplah polis yang melaksanakan tanggung jawab, cukuplah tindakan undang-undang maupun apa yang kita anggap sebagai satu kesilapan. Kita nak tanya Akmal Saleh, kalau perkara ini berlaku di batang hidung sendiri, Anda harus paham Akmal Saleh, satu hari nanti kau juga akan buat silap. Bila kau buat silap dan orang tuduh seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Bukan semua orang sengaja buat kesilapan. Ada yang silapnya betul-betul tak sengaja. Hanya dalam masa 1 menit. Contoh, mengibarkan bendera terbalik itu, mungkin benar pemilik kedai itu tersilap. Hanya dalam masa seminit dia tersilap, tapi orang dah snap, ambil gambar. Ambil gambar lalu edarkan. Itu satu perbuatan membuli. Seperti LFL kata. LFL kata itu satu perbuatan membuli. Sehingga ramai netizen sekarang mula marah terhadap Akmal Saleh. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Keadilan Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak kuat, kita kena penyakit dan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita, lalu kita merana dalam hidup kita. Tapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life ini, kita mempunyai imun yang kuat lalu mempertahankan diri kita dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun mendidik imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera ini. Ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk penyembuhan penyakit Anda, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan tunjuk kepada Anda. Jangan abaikan, hubungi nombor telepon yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat segera. Baiklah saudara-saudara sekalian, rata-rata netizen juga tidak bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Akmal Saleh. Antaranya Green Cheetah kata, inilah Dr. Longkang. Dia kata Dr. Longkang kerana hanya bertindak mengikut emosi, memandai-mandai dan mengakibatkan ramai orang yang terpalit. Golden Tiger kata, macam baby, tiada usaha lain yang lebih positifkah? Buang masa saja jadi hero murahan, katanya lagi. Rakyat nak kebenaran pula kata, kita tunggu dan lihat. Black Panther kata, nanti dia cari alasan lain pula. Black Panther kata, pergi sekolahkan balai polis Remban dahululah. Beranikah, kata Black Panther. Nasib belah kata, inilah dia Akmal Saleh, budak buli, katanya. Green Bear kata, jangan lupa juga sekolah pasti itu sekali. Baru-baru ini juga tular di media sosial sebuah sekolah pasti
telah pun mengibarkan bendera secara tidak sengaja terbalik. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata, dia akan mengajar pemilik sebuah kedai perkakasan di Pulau Pinang untuk memasang bendera dengan betul sekiranya tiada pendakwaan dikenakan terhadap individu itu dalam tempo 2 hari. Ini satu tindakan yang provokasi sebenarnya. Apa maksud mengajar yang Akmal Saleh cuba nyatakan? Bukankah perkara itu agak luar biasa dan ekstrim? Kata Akmal Saleh, jika hari esok dan hari Rabu tak ada langsung pendakwaan ke atas individu ini, maka insya Allah hari Kamis saya akan turun dan kita akan beri kelas untuk ajar APEC ini cara bagaimana nak pasang bendera dengan betul. Katanya tidak dapat dipastikan apakah demonstrasi memasang bendera itu akan berlangsung serentak dengan perhimpunan yang mahu dianjurkan Pemuda UMNO. Adun Merlimau itu memberi tempo 2 hari kepada pihak berkuasa mengambil tindakan dan mengingatkan supaya isu itu tidak dipendam. Sekarang ini siapa yang cuba untuk mengatur siapa? Adakah Akmal Saleh cuba untuk mempengaruhi pihak berkuasa? Dia juga menggesa pemilik perniagaan itu didakwa di bawah peruntukan undang-undang yang lebih serius supaya berdepan hukuman lebih berat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Semalam, pengarah Lawyer for Liberty Zaid Malik mengkritik Akmal kerana melakukan bully penguatkuasaan sendiri dan seruan terbuka kepada mob action. Dia mengajak Akmal berbahas mengenai isu tersebut dan bukannya mengganggu, menghina dan menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Zaid turut berkata rancangan Akmal untuk membuat lawatan bersama rakan-rakannya ke Perlis itu tidak boleh diterima, berbahaya dan bersifat memecah belahkan kaum. Insiden terbaru kesilapan memasang bendera itu tular di media sosial 2 hari lalu selepas pemilik akaun Facebook Nazirul Hafiz memuat naik video selama 20 saat memaparkan seorang lelaki memegang bendera secara terbalik pada sebatang tiang, manakala seorang lagi lelaki merakam kejadian tersebut. Video itu kemudian dikongsi oleh Akmal yang mengecam individu berkenan sebagai pengkhianat negara dan menggesa kerajaan mengambil tindakan. Susulan video tular itu, pemilik kedai berkenan menjelaskan dia sebenarnya sedang mengukur panjang sebatang tiang besi sambil menggantung jalur gemilang dan tidak menyedari bendera itu dipasang secara terbalik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah yang paling kita elak-elakkan. Apabila isu kes Zara Khairina dah mula jadi isu politik, sehingga peguam pun dituduh bersubhat. Ini memang adalah perkara yang amat kurang ajar. Bayangkanlah, sehingga begitulah mereka menuduh kes ini. Belum lagi cakap yang ada menuduh kononnya ini semua atas kelemahan Perdana Menteri. Apa kaitan dengan Perdana Menteri? Yang paling teruk sekali, mulalah beberapa pemimpin, beberapa orang yang terpaling, beberapa NGO dan paling teruk walaun mula menuduh ini menjadi isu politik. Dan peguam pun dituduh bersubhat. Punya kurang ajar kan? Baiklah. Kes membabitkan Allahyarham Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa Limawan Kinarut dilihat sudah jadi isu politik. TikTokers Harum Muhammad Shah berkata demikian apabila wujud pihak tertentu menuduh peguam keluarga Zara pula sebagai bersubhat. Ini memang sudah tidak boleh diterima lagi. Liana Marzuki sudah bersuara juga menyatakan pendirian tentang tuduhan seperti itu. Peguam yang dilantik oleh keluarga Zara pun dituduh bersubhat. Macam-macamlah netizen sekarang ini. Bila peguam Zara keluarkan kenyataan semalam, beritahu postmortem berjalan dengan lancar dan telus, netizen pula tuduh peguam Zara bersubhat. Kau nak dengar yang macam mana sebenarnya? Nak dengar ikut selera tekak kau, baru nak sokong. Bila tak kena dengan selera tekak, kau kata dia bersubhat, bidasnya lagi. Apa pula pendapat Anda semua? Sila tinggalkan pendapat Anda dengan tanda pagar kami sokong Zara. Kami sayang Zara. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life.
Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi sangat mengganas, kita kena penyakit, sukar sembuh daripada penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tapi terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, lalu mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itulah, apabila imun badan kita menjadi kuat bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Sebutlah apa saja penyakit, kita boleh sembuh. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dinyatakan oleh TikTokers yang hebat ini, sebenarnya ramai netizen terpengaruh, terbawa-bawa emosi. Yang mereka mahu ialah apa yang mereka nak dengar. Bukan apa yang sepatutnya mereka dengar, tapi apa yang mereka mahu dengar. Itulah yang masalahnya. Dia kata, bila tak kena dengan selera tekak, kau kata dia bersubahat. Semalam Peguam Sahlan Jufri memaklumkan, proses bedah siasat jenazah Allahyarham Zara di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Sahlan turut memberitahu beliau sendiri atas permintaan keluarga arwah melihat prosedur bedah siasat itu hingga akhir, bermula dari jam 11 pagi hingga jam 7.30 malam semalam bersama pasukan forensik. Peguam berkenan berkata, beliau melihat sendiri doktor memeriksa jenazah arwah secara menyeluruh. Tidak ada unsur-unsur seperti yang dinyatakan di media sosial, seperti dakwaan ada tangan-tangan tertentu. Semua itu tiada, katanya kepada pemberita. Menurutnya, laporan bedah siasat itu akan disiapkan oleh pasukan forensik paling lewat pada tempo 2 bulan. Ini kerana ia membabitkan beberapa orang pakar dan semua pakar ini akan berbincang sebelum memuktamadkan laporan postmortem itu, kata Peguam berkenan. Mengulas lanjut, Harun Muhammad Shah berpendapat pihak yang melakukan tomahan terhadap Peguam keluarga Zara sebagai melampau. Kau pula lebih-lebih, rakyat Malaysia mahukan keadilan untuk Zara. Tapi kalau Peguam Zara pun dituduh bersubahat, kau nak apa sebenarnya? Ini bukan lagi keadilan, sudah. Ini bertindak ikut emosi, hawa nafsu. Dah jadi isu politik. Sama-sama kita doakan keadilan untuk Zara, kata Harun lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.